Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam channel Cikgu Linda bagi sejarah tingkatan 2. Okey, siapa yang baru saja melihat channel Cikgu ini? Inilah channel Cikgu Linda yang berkaitan dengan sejarah. So, anda boleh like, share dan subscribe. Kepada subscriber Cikgu, Cikgu ucapkan terima kasih di atas sokongan dan galak dorongan anda semua. Love you. Okey. Mana-mana teruskan bersama dengan channel Cikgu. Hari ini, Cikgu masih meneruskan di dalam bab 10 iaitu Sabah dan Sarawak. Okay, kita akan lihat satu persatu apa yang nak belajar hari ini. Kita masih lagi dalam 10.4 keunikan masyarakat Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Di bahagian ini, bahagian kedua ini, kita akan melihat berkaitan dengan perayaan dan tarian masyarakat Sarawak dan masyarakat Sabah. Okay, untuk pengetahuan semua, perayaan adalah warisan masyarakat Sabah dan Sarawak. Mereka ada perayaan mereka yang tersendiri dan ia akan disambut dengan penuh adat. Unik. Perayaan yang unik dan orang kata tradisi mereka yang berbeza antara masyarakat Sabah dan Sarawak. Kita lihat dulu di negeri Sarawak ya anak-anak. Kita lihat pada kaum Iban, kaum Bidayuh dan orang Ulu. Orang Iban, orang Bidayuh, orang Ulu ini mereka akan menyambut perayaan pesta menuai ataupun gawai Dayak. Kemudian dalam gawai Dayak ini kita akan adakan upacara miring yang bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada petara ataupun Tuhan yang memberikan mereka rezeki, yang memberikan mereka kudrat, yang mana menambahkan rezeki dalam sumber ekonomi mereka iaitu menanam padi. So mereka mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Selain pada itu, dalam gawai Dayak juga diadakan ucara kumang dan keling gawai iaitu untuk memilih ratu cantik dan juga jejaka tampan. Sewaktu perayaan inilah perayaan pesta menuai ataupun kita panggil gawai Dayak untuk negeri Sarawak. Ianya disambut oleh Iban, Bidayuh dan orang Ulu. Manakala bagi kaum Bisaya, Kadayan dan Melanau, di sini sewaktu dalam pesta menuai juga, mereka adakan pesta babulan di mana diadakan lumba kerbau. Yang istimewanya dalam pesta menuai ada lumba kerbau dalam pesta babulang. Kemudian kita ada perayaan makan tahun iaitu tanda kesyukuran atas hasil yang diperoleh oleh petani tadilah. Iaitu pesta menuai. Dan kita ada pesta kau iaitu untuk kaum Melanau. Yang ini untuk Bisaya dan Kadayan juga. Dan ini untuk kaum Melanau. Kenapa dia buat acara pesta kau ini? Sebab dia kata untuk mengelakkan malapetaka buruk yang berlaku kepada mereka lah, atau kita kata ada roh jahat. Iaitu Ipok. So ini kepercayaan masyarakat Melanau. Kemudian kita lihat kepada negeri Sabah. Kita ada Kadazan Dusun dan Murut di mana mereka membuat pesta keamanan. Masih lagi berkaitan dengan padi lah, menuai padi. Sebagai satu simbol kesyukuran untuk meraihkan semangat padi. Tetapi namanya pesta keamatan. Kalau di Sarawak tadi namanya pesta menuai atau gawai Dayak. So kat sini penduduk berharap Tuhan akan memberikan mereka rezeki yang lebih baik pada tahun seterusnya. So maksudnya rezeki mereka ialah pada tahun akan datang hasil tuaian padi itu akan dapat dengan lebih banyak. Di Sabah juga ia juga dikenali sebagai Bamba Zone dan juga Bamba Rayon. Ini yang nama yang mereka panggil lah. Selain itu dalam pesta keamatan juga, upacara ini dijalankan oleh kaum wanita. Di mana kan kaum wanita itu kita panggil sebagai nama Bobo Hizan dan Bobo Lian. Ada dua lah. Tapi semuanya adalah wanita. Itulah uniknya masyarakat di Sabah yang menyambut pesta keamatan, terutama pada kaum Kadazan Dusun dan Murut.
Dalam pesta keamatan ini juga sama juga di Sarawak. Okey. Tapi namanya iaitu kita panggil unduk ngadau. Yang ni unduk ngadau namanya. Okey, untuk mencari ratu cantik lah kan. Okey, upacara ini diadakan di negeri Sabah kerana ia berkaitan dengan asal usul pengorbanan Humonidon. So dibuatlah setiap tahun. Okey, ini nampak tak semangat Humonidon kan? Okey, kenapa dia buat unduk ngadau tu kan? Sebab dia kata kisah dia adalah Humonidon ini adalah seorang puteri, anak kepada Kinoingan atau Minamangun, pencipta. Di mana Humonidon ini telah mengorbankan dirinya untuk membantu manusia yang susah pada musim kemarau kan. Bayangkan musim kemarau kan tak ada air. So bila tak ada air, macam mana nak dapatkan rezeki padi yang banyak. So dialah yang membantu penduduk-penduduk pada masa itu. Okey. Macam tu juga kita kalau musim kemarau je, waktu kita tanam padi, petani dah rasa sukar lah. Okay, sebab musim kering tak ada air. Sebab kita memerlukan air kalau kita tanam padi ni, sumber air yang utama lah. Okay, kaum Bajau ataupun Sama di Sabah, yang tadi cikgu cakap kan, dia ada pesta regata lepa. Kenapa dia buat? Sebab nak memperingati peranan lepa. Okay, apa peranan dia? Lepa ni lah yang membawa mereka daripada satu kawasan ke kawasan lain, yang membolehkan mereka buat aktiviti lah kita kata. Sebab kalau ikut secara tradisionalnya, lepa ini kalau zaman-zaman dulu, lepa ini digunakan sebagai tempat tinggal mereka. Mereka masak di situ, mereka tidur di situ, mereka buat aktiviti mereka di dalam lepa. Okay, itu dululah. Okay, tapi sekarang just kita guna lepa itu untuk menangkap ikan, buat aktiviti harian lah kita katakan. Okay, ataupun aktiviti sumber ekonomi lah, apa yang aktiviti berniaga ke. Okay, so sebab tu dia hiaskan lepa ini. Okay, buat pesta, hiasi. Lepas tu ada pertandingan, iaitu perlumbaan perahu. Seterusnya kita masuk ke bahagian kedua, iaitu bahagian tarian. Tarian negeri Sabah, negeri Sarawak. Okey, sebab dia kata anda semua tahu masyarakat Sabah, masyarakat Sarawak terdiri daripada pelbagai kaum yang berbeza. Terdapat, kalau kita lihat pun, kita dah lihat sebelum ini 10.4 kan sebelum ini. Tadi pun kita dah lihat perayaan mereka yang berbeza. So, kalau setiap tarian pula dia ada pakaian, dia ada tarian, dia ada rentak yang berbeza di antara masyarakat Sabah dan masyarakat Sarawak. Itulah yang melahirkan pelbagai persembahan tarian. Kan kita dapat belajar, kita dapat lihat, dan keunikan ini muncul disebabkan oleh kepelbagaian penduduk yang kreatif dalam mengatur gerak tari dan tersendiri. Okey, jom kita lihat jenis-jenis tarian yang ditarikan oleh masyarakat Sarawak dan Sabah. Okey, di Sarawak kita ada tarian ngajat, di mana ia ditarikan oleh orang Iban ataupun kaum Iban dan orang Ulu. Okey, di mana tujuan tarian ngajat ini adalah untuk memberi semangat kepada para pejuang yang hendak pergi berperang. Ni pahlawan lah, kalau kita tahu orang Iban dia memang pahlawan lah kan, semangat kepahlawanan ini. Okey, kita ada ngajat Indu dan ngajat Lesong untuk orang Iban. Ada pelbagai skill, ada banyaklah tarian dia kan. Okey, tapi stand nama tarian ngajat. Selain itu, kita ada tarian Datun Julut yang berasal daripada orang Ulu. Okey, tarian ini adalah lambang kegembiraan kita dan terima kasih. Di mana kalau awak tengok penarinya tadi adalah wanita yang memakai pakaian berwarna-warni. Cantik pakaian ini, memang cantik. Okey, dan ada perhiasan di kepala. Selain ada hiasan di kepala, di tangan mereka ada bulu burung kenyalang yang digunakan sewaktu menari. Cantik. Memang cantik anak cikgu pakai hari tu. Dan keistimewaan tarian Datun Julut ialah ada sape. Ada alat muzik sape yang dipegang oleh wanita ini.
Okey, kita ada bermukun. Okey, apa dia bermukun? Inilah acara bergendang. Okey, uniknya, lelaki menari, wanita palu gendang. Pop, pop, pop. Kan? Okey. Dan tarian ini banyak dia adakanlah sewaktu dalam majlis perkahwinan lah. Okey, sewaktu bermukun itu sewaktu perempuan tengah bergendang, palu gendang. Okey, mereka akan berbalas pantun bersama. Ni banyaklah kita tengok orang Melayu lah yang ni kan. Ni Sarawak. Di Sabah, kita ada tarian Sumazau yang banyak ditarikan oleh kaum Kadazan Dusun. Sewaktu pesta keamatan dan juga majlis keramaian. Okey. Sazau adalah, apa maksud sazau? Pergerakan tangan seperti seekor burung helang. Nampak duk buka tu kan. Okey, tetapi banyak variasi lah. Kalau kita tengok, sebab awak dah tengok sebelum ni kan, Kadazan Dusun ni banyak kawasan. Hampir negeri Sabah tu banyak terdiri daripada kaum Kadazan Dusun. Sebab itulah dia punya variasi dia agak berbeza sikit lah kalau di Panampang dan di Papar. Ya, kita ada tarian Magunatip di Sabah. Ya, uniknya sebab dia menggunakan 2 batang buluh. Okey, salah step kena kaki terpeot jatuh kan. Okey, kalau salah. Tapi dia orang ni dah hebat. Dengan pantas boleh mengikut rentak yang orang kata apa, dialunkan. Okey, perempuan, lelaki, okey, semua dah hebat kat sini. Okey, dia dibuat sewaktu dalam majlis keramaian dan ditarikan oleh kaum Muruk di kawasan pedalaman. Seterusnya kita ada tarian Limbai. Okey, di sini ada pasangan lah. Pasangan wanita akan memakai sarimpak, iaitu hiasan kepala. Sama jugalah, banyak akan diadakan di majlis keramaian dan majlis perkahwinan. Dia ditarikan oleh kaum Bajau ataupun sama tadilah. Okey, secara berpasangan. Alhamdulillah, selesai kisah perayaan dan tarian masyarakat Sabah dan Sarawak. Ya, yang ini sangat menarik sebab kita boleh belajar tentang pelbagai tarian, pelbagai perayaan mereka. Kita boleh lihat keunikan setiap kaum yang berada di Sabah dan Sarawak. Di sinilah walaupun mereka berbilang kaum, berbilang orang kata perayaan budaya, tapi mereka punya semangat mereka boleh hidup dalam keadaan aman dan damai. Dan tarian itu masih dikekalkan sehinggalah ke generasi sekarang. Itu kena kekalkan. Okay, generasi nenek moyang dikekalkan sehingga hari ini. Okay, cikgu harap video ini memberi manfaat kepada anda semua. Okay, dengan gembira untuk belajar berkaitan dengan tarian dan perayaan yang diamalkan, yang dilakukan oleh masyarakat Sabah dan Sarawak. Okay, jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Linda, like dan share. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.